Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian tindakan yang dilaksanakan di sekolah kami, iaitu yang bertajuk Impak Pencerapan dalam Talian Standard 4.0 SKPMG2 PDPR Guru terhadap prestasi akademik pelajar. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk menceritakan latar belakang kajian kami. Baik, apakah itu pencerapan? Pencerapan merupakan satu bentuk penilaian terhadap PDPR kendiri guru. Berikutnya, pencerapan dibuat sebenarnya untuk mengukur tahap kemahiran dan kecekapan dalam mengendalikan sesi pengajaran. Di samping itu juga, pencerapan adalah untuk mengumpul maklumat bagi membolehkan analisis keperluan diperoleh. Baik, apakah yang mendorong kami untuk melaksanakan kajian tindakan ini? Sebenarnya, ia bermula daripada kemerosotan grade purata sekolah daripada 2.21 kepada 2.48 di dalam SPM 2020. Maka kerana itulah membuatkan kami terpanggil untuk mencari apakah sebab-sebab berlakunya kemerosotan ini. Baik, sorotan kajian. Sebelum kajian dijalankan, kami ada menjalankan serba sedikit soal selidik ke atas guru, kepada pelajar dan juga membuat analisis terhadap rekod-rekod sedia ada, yang mana kami mendapati bahawa selama ini amalan-amalan kami adalah pemantauan guru yang tidak kemas, jadual pemantauan tidak tersusun, berlaku kurangnya perekodan sistematik terhadap pencerapan dan kurangnya komunikasi antara pencerap dan guru, dan juga intervensi yang tidak dikenal pasti secara berkesan. Baik, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti apakah standard kualiti pengajaran yang perlu diberi bimbingan kepada guru-guru sekolah kami. Di samping itu, kami juga ingin menilai keberkesanan pencerapan dalam talian PDPR guru-guru dengan menggunakan instrumen standard 4 SKPMG2 terhadap pencapaian akademik murid sekolah kami. Persoalan kajian, apakah standard kualiti pengajaran yang perlu diberi bimbingan terhadap guru-guru itu? Yang kedua, apakah terdapat keberkesanan pencerapan dalam talian PDPR guru-guru dengan menggunakan instrumen standard 4 SKPMG2 terhadap pencapaian akademik murid? Baik, kajian kami bermula dengan pusingan yang pertama, iaitu kami menjalankan pencerapan sebagaimana biasa. Kemudian PDPR semua guru dicerap dengan menggunakan borang standard 4 SKPMG2. Di samping itu, kami juga meminta pelajar untuk mengisi exit tiket setiap kali selesai menjalani satu-satu pembelajaran. Selepas itu, pencerap akan mengisi rumusan skor setiap guru dalam Google Form untuk dianalisis. Dalam pada itu, murid-murid menjalani mastery test ataupun ujian topikal sebagaimana biasa, dan pelajar yang tidak mencapai tahap juga akan menjalani retest sebaik sahaja selepas result mastery test diperoleh. Baik, kajian kami dijalankan menggunakan kaedah kualitatif. Ianya dijalankan kepada 53 orang guru SBP Integrasi Kubang Pasu yang terdiri daripada 24 orang guru lelaki dan 29 orang guru wanita. Baik, apakah instrumen kajian yang kami gunakan? Yang pertama, kami menyediakan Google Form bagi menganalisis pencerapan PDPR guru-guru yang diisi oleh para pencerap. Yang kedua, kami menggunakan exit tiket PDPR yang disediakan oleh pihak sekolah berasrama penuh
untuk memantau kualiti PDPR guru berdasarkan maklumat daripada murid. Yang ketiga, kami juga menggunakan instrumen Excel Worksheet untuk memantau pelaksanaan serta pemarkahan ujian topikal ataupun dikenali sebagai mastery test di sekolah kami. Manakala yang keempat, kami menggunakan Google Form untuk memantau keberkesanan intervensi pemulihan yang dilakukan oleh guru pasca mastery test. Hasil daripada kesemua itu, maka kami menjalankan pula pusingan kedua pencerapan, yang mana ketika itu guru-guru sebenarnya telah diberikan pendedahan menggunakan aplikasi-aplikasi pendidikan yang interaktif seperti Google Meet Breakout Room, Telegram Voice Chat, Moodle dan sebagainya. Kerana kami ingin melihat adakah standard 4 iaitu pada aspek 4.6 yang mana aspek untuk melihat keberkesanan guru menghasilkan pembelajar aktif, adakah ia berkesan pada PDPR yang baru. Okey. Berikutnya guru dicerap mengikut standard 4 SKPMG2 sebagaimana yang kami lakukan selama ini, dan kami akan membuat rumusan skor dan rumusan itu diisi di dalam Google Form yang telah dibina. Okey. Berikutnya ada berlaku perbincangan dua hala antara pencerap dan guru pada pasca pencerapan. Dan sebagaimana biasa dan juga sebagaimana amalan kami yang sebelum ini, murid masih juga perlu mengisi exit ticket selesai menjalani satu-satu pembelajaran, dan mereka juga murid juga akan menduduki mastery test, dan sebagaimana biasa juga kepada murid yang tidak mencapai tahap, mereka akan menjalani intervensi dan menduduki ujian semula iaitu retest. Dapatan kajian berdasarkan kepada instrumen yang pertama iaitu rumusan skor yang diperoleh daripada standard 4 SKPMG2, didapati pada aspek 4.6 murid sebagai pembelajar aktif ketika pusingan pertama skor yang diperoleh ialah 3.61 dan peratusnya adalah sebanyak 90.37. Akan tetapi setelah berlakunya pusingan kedua, di mana setelah berlakunya guru mendapat bimbingan secara kemas dan sistematik, maka pada aspek 4.6 murid sebagai pembelajar aktif menunjukkan skor yang meningkat kepada 3.84, iaitu berlaku peningkatan sehingga 96.05%. Demikian juga untuk instrumen yang kedua iaitu pelaporan exit ticket PDPR. Kelihatan pada penarafan bintang sewaktu pada pusingan pertama pencerapan, bintang yang diperoleh kepada guru-guru adalah sebanyak 4.40. Akan tetapi selepas berlakunya pusingan kedua pencerapan, didapati penarafan bintang menjadi semakin bertambah iaitu 5.00, iaitu markah penuh untuk penarafan bintang pelaporan exit ticket ini. Manakala untuk instrumen yang ketiga pula, perbandingan grade purata Prime Mastery Test 1 dan Prime Mastery Test 2, didapati untuk tingkatan 4 pada PMT 1, grade purata mereka ialah 2.61. Akan tetapi setelah mengalami pencerapan guru-guru, result keputusan Prime Mastery Test 2 mengalami peningkatan sebanyak 0.29 menjadi kepada 2.32. Demikian juga lonjakan sarjana kepada keputusan grade purata Prime Mastery Test 1 dan 2 untuk tingkatan 5, yang mana berlaku lonjakan sebanyak 0.47. Baik.
Hasil menjalankan pencerapan ke atas guru. Berlaku peningkatan yang ketara pada aspek 4.6 dari 3.61 kepada 3.84, menunjukkan guru mula mengubah pedagogi pengajaran daripada tradisional iaitu syarahan kepada mengoptimumkan penlibatan pelajar secara aktif. Manakala hasil dapatan kedua iaitu daripada data exit ticket, berlaku peningkatan penarafan skor 4.40 bintang kepada 5.00 bintang, menunjukkan majoriti pelajar amat menyenangi kaedah yang memerlukan penglibatan mereka secara aktif. Manakala hasil dapatan ke atas grade purata mastery test, berlaku peningkatan ketara untuk PMT tingkatan 4 iaitu 0.29, manakala peningkatan grade purata prime mastery test tingkatan 5 sebanyak 0.47, menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan antara kaedah PDPR berpusatkan murid dengan peningkatan akademik mereka. Jadi, sebagai kesimpulannya, pencerapan yang sistematik atau terancang di bawah format SKPMG2 Standard 4 bersama-sama dengan instrumen sokongan iaitu memberi bimbingan guru ke atas penggunaan aplikasi yang interaktif seperti Google Meet Breakout Room, Telegram Voice Chat, Moodle dan sebagainya, dan juga instrumen-instrumen sokongan yang lain iaitu dapat mendorong dan merangsang pelajar bergerak aktif di dalam kelas, dan di samping itu berlaku juga komunikasi pelbagai hala PDPR untuk menjadikan ia lebih menarik, menghasilkan impak yang positif terhadap pencapaian murid. Dengan berakhirnya kesimpulan itu, maka berakhirlah pembentangan saya. Sekian, terima kasih.